Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Marsha Zulaika binti Mazlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bali. Hari ini saya akan berkongsi mengenai buku yang amat saya gemari, iaitu Seseorang Untuk Aku, karya Rehan Makta. Buku ini diterbitkan oleh Penerbitan Karya Seni pada Jun 2015 dan buku ini merupakan cetakan yang ke-8 yang mengandungi 620 muka surat berserta 69 bab. Buku ini berkisahkan tentang seorang gadis kampung di Kuala Lipis yang diberi nama Lailatul. Lailatul merupakan seorang anak yatim piatu yang kematian ibunya sejak kecil dan kematian ayahnya semasa tingkatan 2. Laila terpaksa hidup sebatang kara dalam membesarkan satu-satunya amanah arwah ayahnya, iaitu Liza, yang merupakan satu-satunya ahli keluarganya yang tinggal. Laila berhempas pulas bekerja di ladang getah milik Haji Saad sejak tingkatan 2 lagi bagi menyara hidupnya dan adiknya Liza Hani. Wanita malang itu sanggup mengorbankan segalanya untuk adiknya tanpa menghiraukan diri sendiri. Dia bahkan sanggup mengorbankan satu-satunya lelaki yang selalu ada bersamanya, iaitu kekasihnya sendiri, Zarul. Laila tu sering memberi alasan dan selalu menolak bilangan Zarul berkali-kali dengan alasan amanah arwah ayah yang telah menguasai dirinya. Zarul yang cetek akal dan ego tergopoh-gopoh tanpa berfikir panjang meminang Liza Hani yang merupakan adik kandung kepada kekasih hatinya itu sendiri, hanya disebabkan perasaan geram kepada Lailatul yang menolak pinangannya berkali-kali. Dua hati yang sepatutnya bersatu, dua perasaan yang saling menyatu, kini perlu dibuang dan dikuburkan apabila Zarul dan Liza sah diijab kabulkan sebagai suami dan isteri. Kisah percintaan dan kehidupan baharu Lailatul apabila ditakdirkan berjodoh dengan sahabat akrabnya Zarul, iaitu Muhammad Al-Qadar, dengan pertemuan yang tragis. Dalam lika-liku kehidupan Lailatul yang gelisah, cemas dan tiada hala tuju, hanya Al-Qadar sahaja yang ada bersamanya sudi membantu, sedangkan Zarul yang berjanji akan membantunya hilang entah ke mana, membawa adiknya Liza Hani yang tergamak menghalau kakaknya yang menjaganya bagi menantang minyak yang penuh hanya disebabkan perasaan cemburu akan kisah silam antara suami dan kakak kandungnya itu. Atas izin Allah, kehendaknya Muhammad Al-Qadar dan Lailatul disatukan dengan ikatan yang sah sebagai suami dan isteri. Perkahwinan ini berlangsung tanpa pengetahuan orang kampung, Zarul bahkan Liza sendiri. Dan keadaan menjadi lebih sadis apabila perkahwinan ini berlangsung tanpa restu seorang ibu. Puan Najihah yang merupakan ibu kepada Muhammad Al-Qadar tidak merestui perkahwinan mereka disebabkan latar belakang Lailatul. Mahligai India yang baru dibina ini diuji apabila Muhammad Al-Qadar ditugaskan menghantar misi bantuan ke Gaza setelah 2 hari mereka menikah. Kerana tugasan dan tanggungjawab, pelbagai sindiran dan hinaan yang dilontarkan oleh Puan Najihah kepada Lailatul dan ditelan kasar olehnya. Dia juga akur dan sedar tentang statusnya dalam keluarga ini. Dia tidak layak. Dia hanya wanita kampung yang comot, miskin dan tidak berpelajaran. Hari demi hari, silih berganti, kian melembutkan hati seorang ibu untuk menerima kehadiran Lailatul sebagai menantunya. Hati seorang ibu itu terusik akan pengorbanan Lailatul yang sanggup memberikan keizinan kepada Al-Qadar untuk menikahi wanita pilihan hatinya dengan satu syarat dan harapan agar dia dapat menyayangi menantunya itu seutuhnya, kerana wanita muda itu hanya rindu akan kasih sayang dan belayan daripada seorang ibu. Akhir cerita, perkahwinan yang dicipta ini semakin bahagia dengan kehadiran cahaya mata yang menjadi pengikat kasih antara Al-Qadar dan Lailatul. Malahan, hubungan Lailatul dengan adiknya semakin rapat. Perselisihan faham antara mereka akhirnya dapat diselesaikan. Pada pandangan saya, di dalam novel ini mengandungi pelbagai nilai dan pengajaran yang wajar dicontohi oleh setiap lapisan masyarakat. Antaranya ialah ketabahan seorang insan dalam mengharui pelbagai lika-liku kehidupan dunia yang sementara ini. Selain itu,
Sifat pengorbanan seorang anak kepada ibunya banyak mengajar saya untuk sentiasa menghormati kedua ibu bapa saya. Seterusnya, buku ini telah mengajar saya untuk menjadi seorang yang pemaaf dan menjadi seorang yang menjalankan suatu amanah itu dengan bertanggungjawab. Pengajaran dan nilai-nilai murni ini akan saya terapkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian saya sebagai seorang anak, pelajar, justru sebagai modal insan yang bertakwa. Bunga dedal di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.